Alhamdulillah baru dapat dosis kopi, morning coffee. Dr. Taudin, dah minum kopi? Bagilah ngantuk. Bagilah ngantuk. Nampak baik punya ratib Ustaz. Kopi punya apa-apa pun tak hilang juga. Tak hilang juga. Hak tu kena ikut tip daripada Tuan Guru Syah Nuruddin. Bagilah ngantuk, tidur ah. Gelas tu company orang Yahudi Ustaz. Gelas je lah. Kopi je kopi Malaysia. Itulah. Mesin Ustaz. Gelas ni senang, dia senang nak letak dalam lubang kursi ni. Gelas yang ada tangkai tu dia sangkut tangkai dia. Tapi bagus juga kalau buat live ni tak guna selfie punya kamera, guna kamera yang biasa, sebab bila selfie kamera nampak ni dia self zoom kan Ustaz, dia cari. Yang ni because of the iPad. This because of the iPad punya teknologi. Dia pakai center stage apa entah teknologi dia tu. So it's trying to put in center. Zoom punya Ustaz. Yeah. Zoom punya teknologi memang canggih. Dia boleh cari center. Kalau Ustaz alih je dia ikut Ustaz. jangan ikut pas ke dapur sudah. Okey, kita akan mula cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala, kita sambung lagi pengajian 3 kitab kita dengan kitab yang kedua, iaitu kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul, hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Terbitan Syarikat Galeri Ilmu, dan baru-baru ini sudah keluar cetakan baru, kulitnya warna hijau. Kalau yang lama ni kulit warna oranye, yang baru ni kulit warna hijau, dan ada muka surat tu berbeza, tapi isinya more or less samalah, ada penambahbaikan, tapi the main, the gist of the content sama je. Cuma kalau yang gunakan kitab cetakan baru, mungkin muka suratnya berbeza. Cetakan lama kita sampai ke muka surat 93 untuk yang pertama kali ikut kuliah 3 kitab kita. Untuk sesi yang kedua ni, sebenarnya kitab yang kedua ni kita bergilir. Misalnya kalau bulan ni kita gunakan Kekeliruan Umat, inilah jawapannya, maka the next month, the following month, kita akan guna 40 masalah agama. Kita jilid yang kedua, terbitan Pustaka Tarbiyah Baru. Kalau terbitan lain, dulu ada terbitan Pustaka Aman Press, itu mungkin lain susunan jilid dia, tapi yang ni terbitan Pustaka Tarbiyah Baru, kita dah masuk jilid yang kedua, susunan almarhum Kiai Haji Sirajuddin Abbas rahimahullah taala, 40 masalah agama. So untuk kuliah kali ni taklah kita tak baca kitab ni, sebab bergilir dengan kitab Kekeliruan Umat. Dan next insya-Allah mungkin kita tak ada, kita terus saja kitab kedua, kitab ketiga tu mungkin kita dah ambil take 5 tadi, break tadi. So mungkin lepas pada Kekeliruan Umat ni kita terus dengan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah li Kutubil Irsyad Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullah taala. Al-Wasaya An-Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama, dan Al-Wasaya Al-Imaniyah, wasiat-wasiat iman, itu adalah kitab yang ketiga yang kita akan baca. So kita mulai sekarang ini dengan
kitab yang kedua, iaitu Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Kita sampai untuk cetakan lama ni ke muka surat 93, iaitu makna Tauhid 3 dan kesannya. Ya. Jadi Tauhid 3 ni... Sana rekod ni. Okey. Syukran. Ya. Recording in progress. Okey, saya dah record ya dekat Zoom ni. Baik. Di muka surat 93, makna Tauhid 3 dan kesannya, mungkin bagi yang sudah biasa mengikuti pengajian ini tahu, kalau Tauhid 3 itu merujuk kepada Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan juga Tauhidul Asma'i was Sifat, yang mana Tauhid ini sama ada diasaskan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah atau alal aqal paling tidak dipopularkan oleh beliau. Dan konsep Tauhid 3 ini secara ringkas, dia ada bahagian-bahagiannya yang benar, yang wajib kita terima, wajib kita ikut. Dan malangnya ada di sana dalam Tauhid 3 ini bahagian-bahagiannya yang batil, yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah, yang bercanggah dengan pegangan salafus soleh, iaitu yang wajib kita tolak, ya, yang itu kita wajib kita tolak. Jadi di sinilah kadang-kadang orang tidak tahu beza. Saya perhatikan baik di kalangan mereka yang mempertahankan Tauhid 3 maupun di kalangan mereka yang menentang Tauhid 3, ada sebahagiannya tu kalau kita tanya dia tak boleh beza. Kalau yang menerima, dia kata Tauhid 3 ni betul, ada ajar di silibus ni di sekolah-sekolah, takkanlah salah dan sebagainya. Sementara yang menentang juga kadang dia hanya kata, setahu saya memang Tauhid 3 ni salah. Ini bukan Tauhid Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi kat mana yang salah tu? Tak semua boleh menerangkan. Jadi sebab itulah tujuannya kita belajar ni bukan untuk kita condemn atau hentam orang lain atau untuk kita memperlekehkan saudara-saudara seagama kita, tidak. Tapi moga-moga seramai mungkin di kalangan saudara-saudara seagama kita ni dapat memahami agama ini dengan kefahaman yang baik, lalu dia mendapat kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Baik, secara ringkas, sebelum kita pergi kepada melihat kesan Tauhid 3 sebagaimana yang disenaraikan oleh Ustaz Mahathir, pertama kita nak ambil the general understanding, the basic understanding of Tauhid 3 dahulu. Kita mulai dengan Tauhid Rububiyah. Rububiyah ni daripada perkataan Rabbun. Kalau kita tanya apa makna Rabbun, maknanya Tuhan. Rabbun maknanya Tuhan. Bahkan kita kalau selalu kita terjemah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan sekian alam. Jadi Rabb itu Tuhan. Cuma dalam konteks Tauhid Rububiyah, mereka lebih memfokuskan Rabb ini Tuhan daripada sudut Tuhan yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, daripada sudut itu. Daripada sudut Tuhan sebagai Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan dan segala-galanya. Jadi konsep Tauhid Rububiyah yang asas adalah kita wajib mengesakan Allah sebagai Rabb. Maknanya dalam Tauhid Rububiyah kita wajib meyakini bahawa hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang menyembuhkan penyakit, hanya Allah yang boleh mendatangkan manfaat, hanya Allah yang boleh menolak mudarat dan segala-galanya. Jadi konsep ini benar. Konsep ini wajib kita terima. Memang betul apa yang disebut itu betul. Bahkan dalam Tauhid Sifat 20 ada juga menekankan keyakinan sebegini, cuma mereka tidak namakan sebagai Tauhid Rububiyah. Mereka masukkan ini dalam membincangkan sifat wahdaniyah. Jadi wahdaniyah itu dibagi 3 juga. Mungkin kita boleh kata ini Tauhid 3 versi Sifat 20, iaitu wahdaniyatuz zat, mengesakan Allah pada zat, wahdaniyatus sifat, mengesakan Allah pada sifat, dan yang ketiga wahdaniyatul af'al, mengesakan Allah pada perbuatan. Maknanya apa sahaja yang berlaku, walaupun zahirnya kita lihat makhluk yang melakukan begini, makhluk yang melakukan begitu, berlaku ini kerana pergerakan tanah, berlaku ini kerana meluapan wab dan sebagainya, tapi hakikatnya apa sahaja yang berlaku itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Tidak akan bergerak satu zarah pun kecuali itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu maksudnya mengesakan Allah pada
perbuatan. Jadi ini sebenarnya sama konsepnya. Maknanya dari segi yang menciptakan hanya Allah. Yang menghidupkan hanya Allah, walaupun zahirnya yang melahirkan itu ibu. Yang mematikan hanya Allah, walaupun zahirnya mungkin orang itu ditikam, orang itu diletak racun dalam makanan dia. Tapi hakikat yang mematikan adalah Allah. Begitu juga yang menyembuhkan penyakit, hakikatnya adalah Allah. Walaupun zahirnya doktor yang bagi ubat, doktor yang bagi rawatan, akhirnya sembuh orang itu, hakikatnya menyembuhkan adalah Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, doktor sendiri pun tak sembuh juga. Kan ada ramai je doktor sakit tak sembuh-sembuh. Jadi itu sama sebenarnya. Berbeza istilah, kita tak mau bergaduh lah. Kamu lebih selesa menggunakan istilah Tauhid Rububiyah, silakanlah. Kalau kami menggunakan istilah Wahdaniyatul Af'al pun tak perlu gaduh lah. Kerana maknanya sama. Mengesakan Allah pada perbuatan Allah. Bahkan itu disebut oleh Imam Ibn Taimiyah sebagai orang yang mengasaskan Tauhid 3, ataupun kalau tak nak mengatakan mengasaskan pun yang mempopularkan Tauhid 3, iaitu mengesakan Allah dari segi Tauhid Rububiyah ini adalah mengesakan Allah pada perbuatan Allah. Kan sama, Tauhid Af'al, Wahdaniyatul Af'al. Cuma problem dengan Tauhid Rububiyah adalah pada implementasi dia. Bila kita nak implement konsep Tauhid Rububiyah ni, dikatakan orang-orang musyrikin, bahkan orang-orang yang terkenal sebagai musuh Islam seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, mereka dikatakan bertauhid juga dengan Tauhid Rububiyah ini. Itu yang batil. Mendakwa kononnya orang musyrik. Itu maknanya melakukan syirik. Syirik dan tauhid ini dua benda yang bertentangan. Mana mungkin orang musyrik bertauhid? Tapi tak Ustaz, ini Tauhid Rububiyah saja. Walaupun Tauhid Rububiyah, orang musyrik tidak ada Tauhid Rububiyah. Ini adalah salah faham. Ini yang berlaku kepada golongan Wahabi. Mereka itu banyak salah faham Quran hadis. Saya dah sebut tadi, bukan mereka tolak Quran hadis, tidak. Ada golongan yang tolak Quran, itu dah jadi kafir lah. Kalau sampai tolak Al-Quran. Ada golongan yang tolak hadis, seperti golongan yang gelar sebagai Quraniyun. Kononnya pegang Quran saja, tapi anti hadis. Tapi Wahabi secara asas tidak. Mereka sama seperti kita, berpegang pada Quran dan Sunnah. Cuma mereka banyak salah faham. Ayat Quran maksud lain, dia faham lain. Hadis maksud lain, dia faham lain. Jadi penyelewengan Wahabi itu banyak berpunca di situ. Berpunca pada salah tafsir. Dan ini salah satu ciri Khawarij. Khawarij ini salah satu cirinya adalah dia menyelewengkan tafsir Al-Quran. Dia menyelewengkan tafsir hadis, yang mana dengan penyelewengan tadi dia menghalalkan darah umat Islam. Ini juga yang berlaku pada gerakan Wahabi pada awal-awal kebangkitan tu. Mereka memang menghalalkan membunuh orang-orang Islam. Bahkan mungkin sampai sekarang masih ada ideologi begitu. Cuma tidak diimplementkan secara rasmi lah ya. Tapi secara dicuri oleh golongan Daesh, golongan ISIS, ideologi Wahabi ini, untuk menghalalkan pembunuhan yang dilakukan oleh mereka, itu berlaku. Jadi, salah faham, ada beberapa ayat Quran yang seperti ini. Salah satunya firman Allah Ta'ala, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Demi sekiranya kamu tanya kepada mereka, wala in sa'altahum, hum di situ maknanya orang musyrikin. Man khalaqas samawati wal arda, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Wasakhkhara asy-syamsa wal qamara, siapa yang pusingkan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah. Nescaya orang-orang musyrik akan jawab Allah. Jadi kata Al-Imam Ibn Taimiyah, begitu juga kata golongan Wahabi, itulah dalil bahawa orang musyrik juga bertauhid. Sebab kalau kita tanya mereka bahawa siapa cipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Mereka tak kata berhala. Kalau kita tanya mereka siapa yang pusingkan matahari dan bulan, gerakkan matahari dan bulan, mereka juga jawab Allah. Mereka tidak jawab berhala. Berarti mereka mengesakan Allah daripada sudut itu. Daripada sudut menciptakan langit dan bumi, daripada sudut memusingkan matahari dan bulan, mereka tidak syirik. Pertama, kita kena lihat siapakah antara ulama salaf. Mereka kata akidah mereka salafi, ikut salaf. Siapa antara ulama salaf yang menafsirkan ayat itu sebegitu? Siapa antara ulama salaf yang memahami ayat Quran tersebut menunjukkan bahawa orang musyrikin bertauhid? Ataupun kitab tafsir mana yang menafsirkan ayat tersebut dengan tafsiran bahawa orang musyrikin bertauhid? Tidak.
Ini hanya menunjukkan bahawa kelemahan orang musyrikin mempertahankan kesyirikan mereka. Kerana sepatutnya yang mereka sembah itu ialah yang menciptakan yang menciptakan langit dan bumi. Itu yang patut disembah. Yang patutnya mereka sembah itu adalah yang memusingkan matahari dan bulan, bukannya berhala-berhala yang tidak boleh berbuat apa-apa. Tetapi kenapa mereka sembah juga berhala? Kerana mereka taklid buta tuli kepada amalan nenek moyang. Ikut amalan nenek moyang boleh, tapi dengan jalan ilmu, dengan jalan tahu, hukum, hakam. Tapi kalau taklid buta tuli, jadilah seperti orang musyrikin. Dia nampak tok nenek dia sembah berhala, maka bila disuruh supaya meninggalkan syirik, meninggalkan sembah berhala, pergi kepada tauhid, pergi kepada menyembah Allah, mereka tolak. Mereka kata hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Kami tak mau tinggal sembah berhala, kerana sembah berhala inilah yang kami dapati tok nenek kami dah buat. Jadi kalau ditekan secara ilmiah, oh kamu sembah berhala, berhala kamu kah yang cipta langit dan bumi? Adakah berhala kamu yang memusingkan matahari dan bulan? Pasti mereka tak boleh jawab ya. Mereka pun akan tahu jawapan mereka itu batil. Ketika mereka lahir ke dunia, langit dan bumi dah ada. Ketika mereka lahir ke dunia, matahari dan bulan sudah berfungsi. Kemudian mereka buat berhala dan mereka jadikan sebagai sembahan. Jelas bukan berhala yang ciptakan langit dan bumi. Bahkan berhala itu hasil bentukan tangan mereka sendiri. Itu kan pelik menyembah sesuatu yang kita sendiri buat. Sebagaimana yang disebut oleh Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizallahu taala untuk membuka minda, kalau memang manusia itu wajar menyembah kepada sesuatu yang dia cipta sendiri atau dia bentukkan sendiri, kan lebih wajar kalau dia sembah seumpama aircon. Bahkan doktor tu ada aircon. Sembahlah sebab aircon tu bagi kita selesa, bagi kita nyaman. Atau sembah pesawat, kapal terbang, kerana kapal terbang tu bawa kita ke sana kemari, kalau memang nak sembah sesuatu yang kita buat dengan tangan sendiri. Tapi pun kita tidak sembah aircon, kita juga tidak sembah pesawat. Takkan kita nak sembah batu yang kita bentuk-bentukkan begitu begini. Jadi nak tak nak mereka terpaksa mengaku kalau memang bukan berhala yang ciptakan langit dan bumi, dan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi pengakuan itu tidak berarti mereka bertauhid, kerana tauhid ini mengesakan, tidak mensyirikkan. Sedangkan orang musyrik jelas, mereka itu mensyirikkan Allah walaupun dari segi rububiyah. Mereka sebenarnya meyakini bahawa berhala-berhala mereka mempunyai rububiyah. Berhala-berhala mereka boleh mendatangkan manfaat dan juga mudarat. Sebab itu misalnya dalam surah Hud ni, Allah Ta'ala menceritakan luahan sebenar apa yang dipegang oleh orang-orang musyrikin, iaitu kata-kata orang musyrik kepada Nabi Hud alaihissalam, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami bukan nak kata apa wahai Hud, melainkan kami nak beritahu kamu telah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian daripada berhala-berhala kami. Sebab kamu suruh orang tinggalkan sembah berhala, jangan sembah berhala. Jadi berhala tu dah murka lah, so-called ya, dah murka. Jadi berhala tu dah kenakan kamu tu penyakit gila. Itu yang kamu jadi gila, kata mereka. Jadi poinnya adalah daripada luahan percakapan orang musyrikin ini, mereka sebenarnya berintikad bahawa berhala mereka itu boleh mendatangkan manfaat dan juga mudarat. Makanya disembah. Jadi sangat batil kalau mengatakan bahawa orang musyrikin juga bertauhid. Orang musyrikin dalam ayat itu sebenarnya mereka tidak bertauhid, tapi mereka terpaksa akur kepada fakta dan data bahawa bukan berhala sembahan mereka yang menciptakan langit dan bumi, bukan berhala sembahan mereka yang memusingkan matahari dan bulan, tetapi adalah Allah. Baik, yang lebih berbahaya lagi, yang tadi natijah tauhid rububiyah tadi adalah salah fahamnya itu membawa kepada menyamakan orang musyrik macam orang Islam juga. Bahkan kadang-kadang melebih-lebihkan. Misalnya dalam kitab Kaifa Nafhamu Tauhid ditulis oleh Dr. Muhammad Bashamil, kalau tidak silap saya nama beliau, ya, seorang tokoh Wahabi. Dia mengatakan tauhid Abu Jahal dan Abu Lahab ini lebih banyak dan lebih bersih daripada tauhid orang yang mengucap la ilaha illallah. Kerana apa? Kerana yang kedua ini. Yang ini lebih berbahaya. Kalau yang pertama, keliru tauhid rububiyah membawa kepada menyamakan orang kafir sebagai orang Islam. Keliru tauhid uluhiyah itu adalah menyamakan orang Islam seperti orang kafir.
orang mukmin dikafirkan, disyirikkan. Baik, apa dia konsep tauhid uluhiyah dahulu? Tauhid uluhiyah ni daripada perkataan ilah. Kalau kita tanya apa makna ilah, Tuhan juga. Bahkan Al-Imam Ibn Taymiyah juga mengaku kalau disebut kalimah Rabb dan ilah ini serentak, berarti merujuk pada dua maksud yang berbeza. Tapi kalau disebut perkataan Rabb dan ilah ni di tempat yang berbeza, ia membawa makna yang sama. Kalau kita kata bahasa Melayunya apa? Rabb, Tuhan. Rabb maknanya Tuhan. Apa makna ilah? Tuhan juga. Tapi dalam konsep yang diterangkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah yang dipegang oleh golongan Wahabi adalah ilah di sini Tuhan daripada sudut yang disembah. Maka tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah daripada sudut perbuatan makhluk. Tengok beza kan? Tauhid rububiyah mengesakan Allah pada sudut perbuatan Tuhan. Hanya Allah yang menjadikan, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan. Tapi kalau daripada tauhid uluhiyah, mengesakan Allah pada sudut perbuatan hamba. Hamba tu sembah siapa? Maka konsep tauhid uluhiyah adalah wajib seseorang itu menyembah hanya kepada Allah. Ya? Yang berhak untuk disembah hanya Tuhan yang sebenar, Allah saja. Haram, ya? Bahkan syirik kalau seseorang itu menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang duk buat fitnah, kata ustaz angku suruh orang sembah pokok. Inilah fitnah ni, dia merebak, ya? Macam bahasanya mereka fitnah ustaz angku suruh orang minta tolongan pokok, ya? Jadi boleh rakamlah, boleh take note kata-kata saya ni. Wallahi, yang awal-awal bercakap idea boleh minta tolong dengan pokok ni adalah Mufti Perlis, Dr. Mazhar, ya? Dalam pertemuan tu, setelah saya minta dalil haram istighasah dengan para wali kerana semata-mata kerana mereka telah meninggal dunia, dan beliau tidak membawa dalil, beliau tanya, kalau macam tu bolehlah minta tolong dengan pokok, pergi kat pokok minta tolong, kata wahai pokok tolonglah saya, dengan iktikad Allah yang beri. Dia nak samakan seolah-olahnya minta tolongan wali. Kalau kita kata minta tolongan wali tak syirik, tapi syaratnya jangan kita ingat wali yang bagi, kita yakin Allah yang beri. Jadi samalah minta tolongan pokok, kan tak sama. Ada pula wali sama dengan pokok, hang pakai ilmu kat mana? Jadi saya terus jawab, saya kata bukan macam itu istighasah disyariatkan. Tapi mungkinlah dalam perbualan tu saya ada sebut bahawa tak boleh daripada sudut tidak syirik. Bukan boleh pada sudut ianya disyariatkan, tidak. Satu benda tidak syirik tidak berarti disyariatkan. Kalau orang yang faham pengajian tauhid, dia tahu bahawa makan nasi dengan iktikad Allah yang mengenyangkan tidak syirik. Tapi makan nasi dengan iktikad nasi yang mengenyangkan, bukan Allah, syirik. Walaupun bukan sembah nasi, tapi mengiktikadkan nasi itu ada kuasa mengenyangkan, bukan Allah. Syiriknya di situ. Tapi kalau orang tu kata, kalau satu orang dia makan daging babi dengan iktikad Allah yang mengenyangkan, syirik atau tidak? Ya tidak syirik. Kerana dia iktikad Allah yang mengenyangkan. Oh, ustaz ni kata boleh makan daging babi. Kan dua benda yang berbeza. Kita sedang fokus kepada syirik atau tidak syirik. Adapun boleh tak boleh itu tetap tidak boleh. Makan daging babi itu tetap haram. Kalau yang dikatakan boleh itu pun dalam keadaan darurat. Itu cerita lain. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Tapi semata-mata kita kata orang yang makan daging babi dengan i'tiqad, bukan daging babi yang mengenyangkan. Sebenarnya Allah yang bagi dia kenyang, dia tidak syirik, tapi perbuatan dia tetap haram. Jadi akhirnya disabarkan fitnah, kata ustaz aku, bagi orang tak tolongan pokok. Ini kan jahat. Bila beliau tersasul atau apa, salah cakap, kata Allah itu alam gaib, pandai pula cakap, oh husnuzon lah, apa semua, jangan buruk sangka. Buruk tak buruk sangka, kalau itu tersasul, bagi tahu tersasul. Saya tak maksud nak sebut alam gaib, tapi saya tersalah sebut. Kan senang. Jadi orang tidak keliru. Tapi yang ini jelas-jelas fitnah. Memang saya dah bagi tahu, tidak disyariatkan minta tolong dengan pokok, dengan cara pergi minta tolong. Kalau yang nak ambil sesuatu isti'anah, so-called isti'anah adalah dengan cara mengambil manfaat. Seperti pokok yang boleh dijadikan rumah, ditebang, dibuat kayu, dibuat papan. Pokok yang sesuai dijadikan ubat, dipotong akarnya, direbus misalnya, atau daunnya direbus. Itu bolehlah isti'anah in the loser sense. Bukan isti'anah dengan maksud pergi wahai pokok minta tolong. Itu bukan satu yang disyariatkan. Jadi mereka buat sebarkan fitnah itu. Dan terbaru ni ada pula Wahabi bodoh seorang main masuk, tak maaf lah kasar sikit, memang bodoh semua pun.
Ada pula dia pergi tanya, boleh ke sembah pokok? Itu tahu kata fitnah tu melarat. Daripada difitnah kata boleh minta tolong dengan pokok, difitnah kata boleh sembah pokok. Jadi saya kata, apa soalan macam ni? Semua orang pun tahu, sembah lain pada Allah tu haram. Sembah lain pada Allah tu syirik. Jadi konsep tauhid uluhiyah tu betul. Iaitu haram lagi syirik seseorang itu menyembah kepada selain daripada Allah Ta'ala. Yang boleh disembah hanya Allah semata-mata. Jangankan kata dia sembah batu, sembah pokok, sembah berhala. Bahkan kalau disembah malaikat sekalipun. Malaikat kita tahu makhluk Allah yang mulia. Tidak buat dosa, taat kepada Allah. Lalu kita sembah malaikat, tetap hukumnya haram dan syirik. Ataupun kalau ada orang sembah Nabi atau sembah Rasul, ataupun menuhankan Nabi atau menuhankan Rasul sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, sampai peringkat menuhankan Nabi Isa AS, itu jelas haram dan syirik. Jadi konsep tauhid uluhiyah setakat itu benar. Tak boleh kita tolak. Semata-mata kita kata, oh saya tak terima konsep tauhid 3, okay fine, as a concept. Tapi that part, that element of tauhid 3 yang mengatakan haram lagi syirik menyembah kepada selain daripada Allah, itu wajib kamu terima. Kerana itu betul. Tapi itu kan tauhid Wahabi, Ustaz. Ya, walaupun tauhid Wahabi, yang mana benar, kita kena terima. Takkan kita tolak satu kebenaran semata-mata yang berpegang dengan kebenaran itu adalah Wahabi. Tak mungkin. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Kebenaran daripada siapa pun, kita terima kebenaran itu. Dengan kita tidak membenarkan keseluruhannya. Jadi setakat itu benar. Tapi kebatilannya datang apabila amalan-amalan yang masyru', yang dibenarkan dalam syarak, seperti tawassul, tabarruk, ambil berkat, istighatsah, meminta pertolongan, lalu dikaitkan dengan syirik. Mana orang yang amalkan tawassul ni, tawassul tertentulah kita tahu, ada, kita tak mau pendetailkan di sini, nanti ada tajuk khusus tentang tawassul, tapi ada tawassul tertentu dikaitkan dengan syirik ataupun sekurang-kurangnya haram. Ada tabarruk ambil berkat yang tertentu dikaitkan dengan syirik atau sekurang-kurangnya dikaitkan dengan haram. Begitu juga istighatsah, meminta tolong kepada wali, kepada nabi, bahkan dilabelkan sebagai syirkun akbar, mukhrijun anil millah. Kalau kita masih minta tolong kepada nabi, minta tolong kepada wali selepas kewafatan mereka, maka kita telah melakukan syirik akbar. Kita telah terkeluar dari Islam. Yang ini yang batil. Kerana istighatsah, minta tolong dengan makhluk, bukan atas dasar hidup atau mati. Dia atas dasar i'tiqad. Sama ada kamu minta tolong secara hakikat, memang kamu i'tiqad yang kamu minta tolong itulah yang memberi pertolongan, bukan yang lain, itu hanya boleh kepada Allah. Istighatsah secara hakikat tak boleh kepada yang lain, hanya kepada Allah sahaja. Iza sta'anta, kata Nabi SAW, fasta'in billah. Bila kamu minta tolong, hendaklah kamu minta tolong dengan Allah. Tak boleh dengan yang lain. Hatta dengan Nabi. Kalau istighatsah secara hakikat tidak boleh. Tetapi kalau secara asbab, maka tidak ada beza kita minta tolong dengan Nabi dan wali ketika mereka masih hidup, hakikatnya mereka tidak boleh beri apa-apa, atau setelah mereka wafat, boleh dijadikan oleh Allah sebab kepada pertolongan. Tapi mereka kan dah meninggal. Ya, meninggal cara orang meninggal lah. Tidaklah kita harapkan minta tolong dengan orang meninggal dunia ni, dia bangun daripada kubur dia datang bantu kita. Bukan. Tetapi sebab itu kita istighatsah selepas kewafatan ni hanya dengan orang soleh, dengan orang baik-baik. Kerana kita mengharapkan di alam arwah mereka itu mendoa kepada Allah Ta'ala, dan oleh kerana kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah, dan kedudukan tinggi mereka di sisi Allah tidak terbatas dengan kematian mereka. Orang soleh tidak jadi tidak soleh dengan sebab mereka meninggal dunia. Para nabi tetap mulia di sisi Allah walaupun mereka telah meninggal dunia. Bukan para nabi mulia ketika hidup, selepas wafat nabi tidak lagi mulia, kata tidak betul. Maka kita mengharapkan mereka ini diperkenankan doa mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebenarnya satu bentuk tawassul in that sense, istighatsah dengan para nabi dan para wali selepas kewafatan mereka sebenarnya adalah satu bentuk tawassul dengan mereka. Dan tawassul dengan orang-orang saleh setelah meninggal dunia ini, ijma' umat Islam membenarkannya, kecuali setelah kedatangan Al-Imam Ibn Taymiyah yang mempertikaikan, dan pertikaian beliau tidak diterima kerana ia adalah mengoyakkan ijma' setelah berlakunya ijma'. Sebelum daripada beliau tidak ada ulama menolak tawassul semata-mata kerana kita bertawassul dengan orang telah meninggal dunia. Kerana tawassul ini menyebut sesuatu yang mulia. Kita sebut kita tawassul dengan nama Allah itu mulia. Tawassul dengan amal soleh itu mulia. Tawassul dengan orang soleh itu mulia. Jadi
kemuliaan orang soleh tidak terbatal dengan sebab dia telah meninggal dunia. Jadi ini yang gagal difahami oleh golongan Wahabi. Kesimpulannya, kebatilan Tauhid 3 bukan pada konsep mengesakan Allah, itu kita sepakat. Bukan pada konsep tak boleh sembah lain pada Allah, itu kita sepakat. Tetapi kebatilan Tauhid 3 ini adalah pada mensyirikkan amalan-amalan yang pada hakikatnya disyariatkan, dibenarkan, paling tidak dibenarkan. Dan bahkan tak salah kalau kita dianjurkan, seperti tawasul dengan Nabi, itu dianjurkan oleh Nabi SAW sendiri. Ambil berkat dengan Nabi itu bahkan dianjurkan oleh Nabi dan diamalkan oleh sahabat. Tapi itu Nabi saja. Itu kata kamu. Ulama tidak faham ambil berkat hanya boleh dengan Nabi saja. Boleh saja dengan orang-orang soleh selain daripada Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW sendiri dalam riwayat hadis mengambil berkat daripada kesantangan orang mukmin. Kenapa pula kita tak boleh ambil berkat dengan orang-orang soleh selain daripada Nabi SAW? Jadi ini kesempitan golongan Wahabi dalam memahami dalil-dalil syarak, walaupun mereka asasnya sama seperti kita, berpegang dengan Quran dan hadis, tapi mereka mengalami salah faham yang parah di dalam memahami Quran dan hadis. Yang ketiga adalah Tauhidul Asma'i was Sifat. Tauhid nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi tak ada masalah ya belajar nama Allah. Ahli Sunnah wal Jamaah juga buat. Belajar sifat Allah, bahkan kita kata belajar sifat 20, belajar ilmu sifat. Memang tak ada masalah belajar nama dan sifat Allah. Malangnya atas platform Tauhidul Asma'i was Sifat, maka di situ mereka mengambil peluang menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis yang ada elemen mutasyabihat dengan makna zahir yang bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Akhirnya tafsiran mereka itu membawa Allah Ta'ala itu sama seperti makhluk juga, duduk di satu tempat, bergerak atas bawah, ada masanya Allah tu bahkan ada yang sampai mengatakan Allah juga menipu. Sebab dia kata, Quran yang kata, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya dan Allah juga membuat tipu daya. Jadi Allah tu ada sifat penipu, kata dia. Jadi antara contoh-contoh ya, memahami ayat Quran tu bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Kerana menipu itu kan satu kekurangan. Disebah kepada makhluk juga itu satu kekurangan. Bahkan itu salah satu sifat munafik. Bila disebahkan makara itu kepada Allah Ta'ala, tidak boleh ditafsirkan sebagai menipu. Kerana Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu itu bercanggah daripada sangkaan mereka. Jadi itu seolah-olah itu mereka tertipu. Mereka sangka mereka buat macam ni, mereka akan berjaya. Tapi Allah Ta'ala mentakdirkan sebaliknya, luar daripada jangkaan pemikiran mereka. Jadi itu digunakan istilah makar di situ. Tapi kalau kamu tafsirkan secara zahir yang tidak layak dengan Allah Ta'ala, kamu katakan Allah pula penipu, ya, itu bahaya. Akidah tauhid sifat asma' wa sifat ini bahaya daripada sudut membawa fahaman tashbih, tajsim, bahkan tankis, mengurangkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat yang kurang atas alasan kononnya berpegang pada Quran dan Sunnah. Ini sangat-sangat bahaya. Kerana Quran dan Sunnah ini ada dua jenis, satu yang muhkamat, kita dah terangkan tadi, dan satu yang mutasyabihat. Muhkamat itulah yang menjadi induk, menjadi pegangan. Yang mutasyabihat kita ada dua pilihan, sama ada kita serahkan bulat-bulat makna sebenar kepada Allah Ta'ala, atau kita masih menerima makna yang tidak bercanggah dengan akidah. Itu dua pilihan ahli sunnah wal jamaah. Kecuali kalau kamu nak terjerumus kepada bahaya pahaman-pahaman musyabbihah, mujassimah, itu kita nasihatkan jangan begitu. Kerana hidup kita atas dunia ini hanya sekali. Kalau kita gopoh dalam perkara-perkara akidah sebegini, penyesalannya akan jadi berpanjangan ya, di hari akhirat kelak. Auzubillahi min zalik. Baik, selesai ya. Secara ringkas. Ringkas tak ringkas pun dekat setengah jam jugalah. Okeylah, 10 minit satu. Lebih kurang lah, on average 10 minit satu. Ni mengajar pun nak kena satu semester juga. Tauhid 3 ni sepatutnya. Kita pergi pada apa yang Ustaz Mahathir tulis. Kesan Tauhid 3 ni antaranya, kalau Tauhid Rububiyah adalah meyakini bahawa hanya Allah yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur segalanya, iaitu benar. Kemudian mendakwa orang musyrik juga memiliki Tauhid Rububiyah yang ini batil. Maka kesannya nanti orang-orang musyrik seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya, orang-orang Yahudi, Kristian, Hindu, Buddha, disebut di sini animisme dan etis. Ya. Saya tak pasti etis ni termasuk daripada golongan musyrik atau tidak, kerana basically musyrik ini menuhankan selain daripada Allah.
Whereas atheism menafikan terus. Dia kata Tuhan tak wujud. Jadi dia mulhid. Dia tak pasti tepat atau tidak kalau kita katakan dia musyrik. Kalau musyrik ini, dengan bahasa mudahnya, orang tu percaya pada banyak Tuhan. Tuhan bukan satu. Tuhan mungkin dua, mungkin tiga, mungkin empat. Ataupun bahasa lain, menuhankan lain daripada Allah. Whereas atheist, dia tidak menuhankan pun. Bagi dia Tuhan tu tak wujud. Bagi orang atheist, Tuhan ni hanya dongeng saja. Hanya kepercayaan nenek moyang saja. Jadi, tapi diletaklah di sini oleh Ustaz Mahathir. Yang penting, orang-orang yang melakukan kesyirikan ini dianggap bertauhid juga dengan tauhid rububiyah. Ini batil, kita telah terangkan sebentar tadi. Kemudian tauhid uluhiyah, konsepnya adalah memurnikan ibadah dalam segala bentuknya. Cinta, khauf, roja, tawakal, doa dan lain-lain hanya kepada Allah. Ini bagus, ini yang ideal lah. Kita kalau boleh jangan cinta hanya kepada Allah saja kita cinta. Jangan takut kecuali kepada Allah. Jangan harap kecuali kepada Allah. Jangan letak pergantungan kecuali kepada Allah. Jangan minta kecuali kepada Allah. Ini betul. Ini yang ideal. Ini yang orang-orang sufi nak capai ni. Kalau boleh ni nak capai yang tu saja. Tapi bila mana dia kata orang-orang Islam yang mengamalkan istighasah, tawassul, tabarruk, tawajuh dan sebagainya sudah jadi syirik dari segi uluhiyah, sama macam orang musyrik juga yang tidak ada tauhid uluhiyah, itu batil. Yang ketiga, tauhidul asma'i was sifat. Mensifatkan Allah dengan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Quran dan hadis sesuai dengan makna zahirnya. Ya, ada yang sesuai dengan makna zahir, ada yang tidak. Jadi mereka mengatakan akhirnya Allah tu ada persamaan dengan makhluk, walaupun mereka menamakan itu sebagai tak sama seperti makhluk. Allah turun tak sama seperti makhluk turun. Allah bertempat tak sama seperti makhluk bertempat. Allah duduk tak sama seperti makhluk duduk. Itu tetap tidak menyelesaikan masalah. Sebagaimana saya telah sebutkan tadi, bila mana mereka telah menetapkan sesuatu yang bercanggah dengan ayat muhkamat, yang bercanggah dengan kesucian Allah Ta'ala, maka cover up mereka tak sama seperti makhluk, yang layak dengan Allah, tidak menyelesaikan kebatilan yang telah mereka tetapkan di awal-awal pegangan mereka itu. Baik, jadi tauhid tiga ini ditolak oleh para ulama kerana kandungan yang batil tadi. Bukan ditolak keseluruhan ya, tapi yang batil yang terkandung dalam tauhid tiga itu ditolak. Antaranya ditolak oleh Al-Alamah Al-Mufassir Al-Muhaddith Syekh Yusuf Ad-Dijwi, ahli lembaga Majlis Ulama Besar Al-Azhar, bila mengeluarkan fatwa penolakan Al-Azhar terhadap tauhid rububiyah dan uluhiyah yang batil tadi dalam majalah Nurul Islam edisi tahun 1933, iaitu lidah rasmi Al-Azhar ketika itu, dan sehingga hari ini fatwa tersebut masih diterima pakai. Al-Alamah Al-Muhaddits Syekh Zaki Ibrahim mengeluarkan kembali fatwa tersebut dalam Majalatul Muslim yang juga majalah diiktiraf oleh Al-Azhar. Syekh Uzzuddin Abu Al-Azaim juga memuatkan fatwa tersebut dalam kitab majalah Islam Watan. Al-Alamah Al-Muhaddits Syekh Salamah Al-Qudai Al-A'zami Al-Syafi'i dalam kitabnya Al-Barahin As-Sati'ah fi raddi ba'du bid'ah as-sayyi'ah. Kitab tersebut mendapat pengiktirafan dan pujian daripada Al-Alamah Al-Muhaddits Al-Musnid Syekh Muhammad Zahid Al-Kawsari, ulama besar dan muhaddis pada zaman tersebut. Demikian Al-Alamah Al-Muhaddits Al-Musnid Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala juga menolak konsep tauhid tiga yang batil ini dalam kitabnya Huwallah, dan ramai lagi ulama lain. Next insya-Allah, tajuknya di muka surat 95, isinya di muka surat 96. Kita akan lihat fatwa lengkap tentang tauhid tiga daripada Darul Ifta Al-Misriyah, daripada pusat fatwa Republik Mesir. InsyaAllah lagi 2 bulan lah ya, sebab kita bergilir dengan kitab 40 masalah agama. Jadi tanda ya. Next kita akan mulai di muka surat 96 ya, insyaAllah. Baik, kita teruskan dengan kitab yang ketiga. InsyaAllah ya. Biasanya kitab yang ketiga ni kita tak ambil masa begitu panjang. Apapun insyaAllah dengan masa yang pendek tetap kita mendapat manfaat yang besar ya, daripada kalam nasihat yang diberikan oleh Kutubul Irsyad, kutub dalam memberi bimbingan, iaitu almarhum Al-Imamul Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ati nufusana taqwaha
wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif al-marhum al-habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal yaftah ad-du'a bilhamdi lillah wassana'i alaihi thumma salatu wassalamu thumma salati wassalami ala nabi wa ala alihi wal yakhtim du'aahu bimisli zalika thumma liyaqul ba'dahu aminin. Jadi masih lagi kita dalam tajuk mana Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah taala memberi nasihat tentang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak betul kalau golongan Wahabi menuduh kita ahli sunnah ni tak bagi orang doa direct kepada Allah. Tak betul. Inilah fitnah. Bahkan kita sangat-sangat menganjurkan orang supaya berdoa direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita juga membenarkan, kerana dibenarkan oleh syariat, berdoa dengan cara tawassul ataupun juga membenarkan istighasah, meminta tolong kepada makhluk atas dasar asbab. Kerana itu dibenarkan oleh syarak. Tapi kalau orang tu memang dia makam tinggi, memang dia tak mahu dah minta tolong dengan makhluk, dia memang dalam hati dia hanya pertolongan tu daripada Allah direct, kita silakan, itu yang baik. Makna sebab memang itu hakikat. Idza sta'anta, bila kamu minta tolong, fasta'in billah. Cuma ini adab dia. Macam mana cara kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Boleh saja kita terus minta, ya Allah berikanlah aku pertolongan, ya Allah berilah aku rezeki, ya Allah berikanlah aku ilmu, selamatkanlah aku daripada mala bencana. Boleh saja kita minta direct. Tapi adabnya dalam keadaan kita itu tenang berdoa kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan kita tersepit, mungkin kita tak sempat terus saja terluah daripada mulut kita itu minta tolong direct kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam keadaan kita itu memang mengangkat tangan ingin berdoa kepada Allah, maka ini adabnya. Bukalah doa itu dengan memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah misalnya. Ataupun alhamdulillahi hamdan yuafi na'amahu yukafi'u mazidah. Dan sebagainya lah. Paling ringkas pun Alhamdulillah. Wassana'a alaihi. Memuji kepada Allah Ta'ala. Pujilah dulu. Kita adab. Nak minta sesuatu dengan Allah Ta'ala, pujilah Allah dahulu. Itu adab. Bukan berarti kalau kita tak puji Allah, Allah tidak boleh bagi. Boleh saja Allah beri. Bahkan kita tak minta juga Allah boleh beri sesuatu. Tetapi ini adab kita sebagai hamba, puji Allah dahulu. Kemudian adab kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita dapat hidayah dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita dapat kenal Allah dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah kita selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ibarat kunci untuk kita diterima doa kita oleh Allah, adalah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tutup doa juga sama. Ada juga kita memuji Allah, dan ada juga kita itu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita tutup doa, dan katalah amin, amin ya rabbal alamin, ataupun amin amin amin, kita bermaksud perkenankanlah doa kami. Jadi 3 poin yang diajar oleh Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah taala. Mulai dan tutupi doa dengan hamdalah, memuji Allah, salawat dan salam ke atas junjungan Nabi SAW, dan dengan ucapan amin. Baik. Qala rahimahullah ta'ala wal yuksiril abdu jiddan min su'alil afiyati fid dunya wal akhirati faqad warada fil hadith annahu ma sa'alallahu syai'an ahabba ilaihi min yas'al al-afiyata fid dunya wal akhirah, ataupun ma su'ilallahu syai'an ahabbu ilahi min ayyus'ala al-afiyatu fid dunya wal akhirah. Hendaklah seorang hamba tu memperbanyakkan sangat memohon afiah. Boleh kita mohon yang lain, mohon kaya, mohon sihat. Sihat tu termasuk afiah lah. Mohon naik pangkat, mohon dapat anak, mohon dapat kereta baru, macam-macam lah, boleh mohon, boleh. Apa hajat kita boleh mohon kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang kita nak perbanyakkan adalah al-afiyah, keselamatan. Keselamatan ni termasuklah selamat daripada sakit, selamat daripada fitnah, selamat daripada dosa, selamat daripada segala perkara yang buruk. Jadi kita minta afiyah di dunia dan juga di akhirat. Sebab kita ni orang yang beriman,
Kita tahu hidup kita ni di dunia sementara, akhirat berkekalan. Allah yang kekalkan. Maka kalau di dunia yang sementara pun kita nak selamat, pasti akhirat yang berpanjangan kita juga nak selamat. Dan kita rahsianya minta afiah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata. Contoh doa. Ya Allah, kami memohon kepadamu kemaafan dan juga keafiatan. Fi dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Telah warid dalam hadis Nabi SAW memberitahu, tidaklah diminta kepada Allah Ta'ala sesuatu yang lebih dikasihi kepada Allah melainkan berbanding dengan meminta afiah dunia dan akhirat. Jadi kalau kita minta kepada Allah Ta'ala afiah dunia dan akhirat, kita telah beramal dengan hadis ini. Rawahu Tirmizi min hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada sahabat Nabi, riwayat daripada sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nas hadisnya yang panjang, man futiha lahu minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah. Jadi rupanya berdoa ni pun kadang ada orang kemalas nak doa. Lepas sembahyang malas aku doa kan. Kata dia sebab tak ada dalil lah doa macam-macam lah. Tapi doa ni ibadah umum, bila-bila masa pun boleh doa. Cuma ada hadis yang lain mengatakan antara waktu yang mustajab doa adalah dubura kulli solah ataupun dubura kulli maktubah. Di hujung setiap solat atau setiap solat fardu tu waktu mustajab doa. Maka kita doalah. Jadi orang barang siapa yang dibukakan baginya pintu doa, sebenarnya dia telah dibukakan pintu rahmat. Bila kita angkat tangan berdoa pada Allah tu, sebenarnya kita telah ada suluhan rahmat di situ. Kalau orang yang tidak dapat rahmat, dia nak berdoa pun tak mau. Dia sombong. Dia ego. Dia rasa dia boleh selesai sendiri masalah dia. Dia rasa koman kalau nak minta-minta dengan Allah Ta'ala. Tapi bila kita dibuka oleh Allah pintu berdoa, kita tu tergerak untuk angkat tangan memohon, Ya Allah, Ya Rabb, Allahumma dan sebagainya. Maka itu telah terbuka sebenarnya pintu rahmat. Wa masu'ilallahu syai'an dan seterusnya. Tidaklah diminta pada Allah sesuatu, yakni ahabba ilahi, maknanya sesuatu yang Allah lebih kasih, mi ayus alal afiyata, berbanding dengan diminta kepada Allah tu afiah, dunia dan juga akhirat. Jadi kita ingat poin kita pada hari ini, buka dan tutup doa dengan memuji Allah dengan selawat dan salam, dan tutupi juga dengan amin, amin, minta Allah perkenankan doa. Dan yang doa yang perlu kita banyakkan adalah meminta afiah. Kita boleh gabungkan dengan al-afwa. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Nak tambah lagi. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Dah hafal dah kan? Pendek je. Boleh hafal tu. Tak boleh hafal kalau asap, bohlah bahasa Melayu pun tak apa. Bukan mesti doa lah bahasa Arab. Doa dalam bahasa Melayu pun Allah boleh perkenankan. Bukan Allah tak faham apa yang kita nak. Tapi kalau boleh dalam bahasa Arab, ya bahasa Arab. Kemudian fahiya min ajma'id da'awati wa afdaliha. Meminta keafiatan ini adalah yang paling meliputi dari segi doa-doa dan yang paling afdal. Wallahu wali taufik, tapi Allah lah yang memberi taufik. Ya, walaupun benda ni mudah dan benda ni besar, tapi kadang-kadang tidak diberi taufik untuk berdoa minta afiah. Summa innahu qad warada an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal adhkari wal adiyatil mutlaqati wal muqayyadati bil awqati wal muta'aqibah. Kemudian telah warid daripada Nabi SAW zikir-zikir dan doa-doa, sama ada zikir dan doa yang mutlak, bila-bila masalah kita doa macam itu, atau yang terikat dengan waktu-waktu tertentu. Misalnya ada zikir lepas solat. Cuma yang agak kurang cantik lah sekarang ni adalah yang diikat pada waktu tu mereka tinggalkan. Mereka hanya bawa yang mutlaqah. Ya. Contoh kan, lepas solat yang digalakkan kita zikir, kalau lepas subuh, lepas maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Baca ayat kursi. Itu pada bila waktu solat pun. Kalau yang tadi 2 tadi tu lepas solat subuh, lepas solat maghrib. Pada bila waktu pun kita istighfar 3 kali. Allahumma antas salam. Kemudian kalau subuh maghrib yang kita sebut 2 tadi,
Lain daripada itu, semua sekali waktu pun kita ada baca ayat kursi, kemudian kita ada tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Cuma malangnya kita perhatikan sebahagian daripada imam-imam kita yang tu dia tinggal. Pada-pada dia istighfar, kemudian terus Al-Fatihah, kemudian terus doa. Ini yang kawan-kawan kita Wahabi lagi marah. Dahlah dia anti, dia kata ni tak ada dalil. Sebenarnya ada dalil umum. Ya. Fatihah tu kita elok baca pada bila-bila masa. Termasuk lepas solat boleh kita baca Fatihah. Berdoa pun boleh kita doa pada bila-bila masa. Terlebih-lebih lagi lepas solat. Itu waktu yang mustajab doa. Tak ada masalah nak doa seorang-seorang boleh. Kalau ada orang yang mendoakan, kita amin juga. Ada dalil umum yang menunjukkan bahawa doa sebegitu Allah perkenankan. Satu orang angkat tangan berdoa dan yang lain mengaminkan doa itu, dalam riwayat hadis Allah Ta'ala akan perkenankan. Tapi tidak adalah khusus mesti berlakukan lepas solat. Bagi kita tak ada masalah. Baca Fatihah, doa beramai-ramai atau seorang-seorang, tak ada masalah. Tapi yang jadi tak cantik, yang Nabi dah ikat dengan waktu, kita tinggal. Bila lagi nak buat? Sedangkan Nabi SAW bagi tahu lepas semayang. Yang baca ayat kursi lepas semayang, tidak ada yang memisahkan dia dengan syurga kecuali mati. Yang tasbih 33 dan seterusnya itu akan diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kalau yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali lepas subuh, lepas maghrib, diberikan 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejahatan, dinaikkan 10 darajah, dijadikan perisai daripada syaitan dan perkara-perkara yang dibenci. Kan Nabi sebut waktu dia. Allah majini minana 7 kali lepas subuh, kalau mati waktu siang tak masuk neraka. Allah majini minana 7 kali lepas maghrib, kalau mati waktu malam tak masuk neraka. Jadi yang tak cantik, sebahagian daripada imam kita yang diikat dengan waktu tu dia tinggal. Dia tak baca ayat kursi, dia tak tasbih 33, dia tak Allah majini minana dengan cukup. Tapi dia Al-Fatihah terus baca doa. Jadi tak cantiknya di situ. Kita tidaklah macam Wahabi kata tak boleh baca Fatihah. Lain daripada dalam solat, tak boleh baca Fatihah. Ada setengah Wahabi yang strict. Oh macam tu. Fatihah ni hanya boleh baca dalam solat. Tu mana dalil? Hang cakap je agama tu bina atas dalil. Tu mana dalil kata Fatihah tak boleh baca kecuali dalam solat? Yang ada ulama kita faham berdasarkan hadis Nabi, tak sah solat kalau tak baca Fatihah. Maknanya solat tu mesti baca Fatihah, bukan mesti baca Fatihah dalam solat. Kalau kata bodoh lagi, dia kata kasar pula. Tapi kalau tak kata bodoh tu kan nak kata cerdik. Tak cerdik. Gagal beza antara mesti baca Fatihah dalam solat dengan tak boleh baca Fatihah kecuali dalam solat. Itu dua benda yang berbeza. Kalau tak sah Fatihah, tak sah baca solat kalau tak baca Fatihah tu ada dalil yang khusus. La solat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak ada solat. Cuma setengah ulama kata tak ada solat tu maksud tak sempurna solat. Mazhab kita faham la solat tu makna tak sah solat. Kena baca Fatihah dalam solat, bukan mesti baca Fatihah dalam solat. Itu pun tak boleh beza. Tu masih orang nak ikut Wahabi lagi. Tapi ada seorang masya-Allah tabarakallah dalam TikTok, tak tahulah kalau beliau mengikuti live ni. Bila ada buat komen dia kata dulu saya menolak ajaran-ajaran macam ustaz bawa ni. Lebih kurang macam itulah maksud ayat dia. Tapi semenjak kebelakangan ni saya dah mula mengikuti dan saya mula faham dan saya dah menjauhi daripada fahaman Wahabi inilah. Antara sebab dia menjauhi adalah kerana dia tengok pelik sangat. Sampai ada kata tak boleh baca Fatihah kecuali dalam solat. Kata dia itu sebab yang menyebabkan dia rasa pelik. Jadi menjauhikan diri daripada ajaran tu. Jadi lain orang lain sebab lah dia mula sedar kebatilan ajaran Wahabi ni. Tapi beliau yang berkenaan dia share dalam TikTok, dalam ruangan komen dia, antara sebab yang dia rasa pelik sangat tu, itulah tadi. Selama ni kita tahu Fatihah tu ayat Quran. Ayat Quran ni bila-bila masa hang baca pun bagus. Lepas solat boleh, sebelum solat boleh. Dalam solat wajib. Kata tak boleh dalam solat, kalau ikut mazhab kita wajib. Tak sah tak baca Fatihah kalau solat. Tiba-tiba dia mai kata hanya boleh baca Fatihah dalam solat. Jadi hamba Allah tu jadi ajaran apa lah aku ni? Dia beritahu pada saya macam itu. Alhamdulillah. Hidayah tu di tangan Allah Ta'ala. Dia kurniakan kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi insya-Allah kalau tu ikhlas cari kebenaran, dia akan dikurniakan melihat kebenaran dan mengikuti kebenaran. Dan juga pada waktu-waktu yang berikutan, ada zikir-zikir pada waktu-waktu tertentu. Kita raih lah yang dah sebut dalam hadis waktu ni bilangan tu kita raih.
Ada pun zikir yang mutlak tu terpulanglah nak zikir bila, nak zikir banyak mana. Dan wal ahwal al-mutaghayyirah ma qasura wa intashar. Dan pada setiap keadaan, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ni orang tersentak pasal berzikir dekat kubur Tok Kenali. Memanglah kita tengok pun apa ni. nak zikir pun carilah tempat lain. Apa nak pergi bulun zikir kat kubur wali Allah ni. Tapi dia mungkinlah dia ingat ala-ala kumai zarah wali ni nak ambil berkat nak zikir tang ni. Tapi ada orang kata, weh, hak tu tak ada khilaf dia dah. Hak tu memang satu kesesatan. Nanti dulu bang. Yang kata Allah tu alam ghaib tu yang jelas dah satu kesesatan. Kalau hang salah sebut, hang kena kata saya salah sebut. Pasal itu memang jelas sesat. Alam tu makhluk, hang kata Allah tu makhluk ghaib. Sesat dah. Tak ada khilaf dah tu. Kata Allah tu alam sesat. Cuma barangkali hang tersalah sebut, dimaafkanlah. Rufa' anumati al-khata' wan nisyan. Diangkat dosa tulis pahala dosa daripada orang yang tersilap dan lupa. Jadi hang tersilap, sembang nak laju sangat. Jadi bila sembang laju, tergelincak lidah ni nak sebut satu benda lain, dia sebut satu benda lain. Okey, tak apa, faham lah tu. Tapi zahir perkataan tu sepakat, sesat. Siapa kata Allah Ta'ala tu alam ghaib, kalam tu kalam yang sesat. Orang dia sesat tak? Tengoklah, tanyalah dia. Hang sebut lagu tu, hang perasan tak? Ui, aku tak perasan, aku maksud lain. Aku sebut lagu tu lah. Oh, minta maaf lah. Boleh jadilah. Adapun, aku dah ingat betul. Oh, betul lah. Allah tak boleh kata alam lah. Aku baru tahu kata tak boleh kata Allah tu alam. Aku tarik balik lah. Okey lah. Tapi kalau berzikir tepi kubur tu, sepakat ke sesat? Pertama, zikir tepi kubur dibolehkan. Sebab zikir tu di mana-mana boleh. Lagi pula kalau orang tu berzikir dengan niat dihadiahkan pahala kepada orang dalam kubur, dia buat tepi kubur. Baca Quran kata Imam Syafi'i, sunat baca Quran tepi mayat. Bahkan kalau dikhatamkan lebih baik. Itu termasuklah zikir. Cuma lagi dia peliknya dia berzikir berdiri. Zikir berdiri tidak haram. Dengan nas Al-Quran. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa ala alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang zikir Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, hal keadaan duduk, hal keadaan berbaring, semuanya Allah puji. Habis dia goyang-goyang tu, hang je kata zikir menari. Goyangkan badan ketika berzikir itu sahabat pun buat. Kanu yatamayaluna fi zikri. Tamayulal dipanggil apa dalam bahasa Arabnya tu. Mereka sahabat, mereka tu bergoyang-goyang badan mereka ketika berzikir seperti mana bergoyangnya dahan-dahan pokok ketika angin yang kencang. Jadi semata-mata bergerak badan ketika berzikir, tak ada masalah. Cuma nampak pelik pasal dia buat tu bahasa berdiri. Kalau orang duduk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak ada pelik apa pun. Biasalah. Tapi kalau berdiri, cuba tengok. Nampak macam menari. Sepakat sesat ke? Kita tak kata perbuatan tu bagus, tak kenalah. Bagi kita tak kena duduk pergi berzikir macam tu. Paling tidak tak meraihkan uruf. Orang tak biasa buat perbuatan macam tu, hampir buat jadi fitnah. Tapi sepakat sesat lah. Hang dengan senang kata, oh ini sepakat satu kesesatan. Siapa yang sepakat? Ulama' mana lah, kitab mana? Yang kata sepakat zikir tepi kubur tu sesat. Bermakmai, jangan sembang ya. Bukan level calang-calang, bukan orang level kedai kopi. Hang level PhD. Tahu-tahu hang kata sepakat ini satu kesesatan. Takkan tak ada dalil kot. Siapa ulama' mana yang sepakat? Zikir tepi kubur sesat. Ulama' mana yang sepakat kata zikir berdiri sesat? Ulama' mana yang sepakat kata tak boleh bergoyangkan badan ketika zikir? Ramai lah. Jangan hanya sembang oleh kerana hang ingat sesat, hang kata sepakat. Jangan macam tu. Kata agama terbina atas dalil. Ramailah dalil. Tapi bukan kata kita setuju. Kita peribadi tak setujulah amalan tu. Berita ziarah kubur tu adalah adab dia meraihkan adab ziarah kubur, meraihkan uruf orang setempat. Kena jagalah benda-benda macam tu. Tak, kita tak setuju. Bahkan cicit Tok Kenali pun menafikan itu bukan ajaran Tok Kenali. Kami pun tak ada kena-mengena, mereka main, mereka buat sendiri.
Kami pun buka je, siapa-siapa melawat siang malam boleh main melawat ziarah kubur. Ziarah kubur kan tak ada time. Tak macam sembahyang ada time dia. Haji ada time dia, puasa ada bulan dia. Ziarah kubur bila-bila masa lah nak pergi. Ziarah kubur hari raya pun tak boleh, hari ni pun tak boleh. Bila-bila masa boleh pergi. Jadi tak ada masalah yang tu. Cuma nak mengatakan sepakat, sesat, tu mana dalil? Kerana secara umum, zikir ini pada setiap ahwal wal awqat, pada setiap masa dan juga pada setiap keadaan. Adapun yang mana Nabi SAW dah tetapkan pada waktu dia, kita railah waktu dia tu. Jangan duk kalihkan lain. Yang Nabi SAW dah sebut bilangan dia, kita railah bilangan dia tu. Macam kata Nabi kata, Allah majini nak 7 kali. Kita kata nak buat 3. Ya boleh. Tapi takut tak dapat fadilat. Rugilah. Fadilat tu kan selamat daripada api neraka. Kalau nak kira boleh, tak sebut langsung pun boleh. Kan Allah majini nak tu hukumnya sunat. Sunat ni kita tahulah buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Jadi kalau tinggal pun tak berdosa. Cuma kita takut tak dapat fadilat yang besar, selamat daripada api neraka. Jadi, yang Nabi SAW dah ajar, ikut. Itu menjadi sebab, fatakunu sababan lahum ila nailil khair wal khairat. Ikut zikir, wirid yang Nabi ajar ni, menjadi sebab mencapai kebaikan dan kebaikan yang banyak. Wassalamati minasyari wal afat. Menjadi sebab selamat daripada keburukan dan juga penyakit-penyakit. Al-waqi'ati bi masyiatillahi fi tilkal ahwal wal awqat, yang berlaku dengan kehendak Allah pada hal-hal dan waktu-waktu. Faman hafaza 'alaiha naja wa salima. Siapa yang jaga wirid dan zikir daripada Nabi SAW ni, doa dan wirid pada Nabi ni, nescaya dia akan berjaya dan selamat. Wa faza wa ghanima, dan dia akan mendapat kemenangan dan juga keuntungan. Wa man farrata fiha wa ahmala al-amala biha fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang cuai daripada melakukan zikir dan wirid yang warid daripada Nabi SAW dan meninggalkan itu, ya kita pesan pada imam-imam kita, janganlah tinggal wirid-wirid yang warid pada Nabi SAW ni. Kau pun nak buat baca Fatihah, pun kau nak doa dengan jamaah yang dah warid tu, jangan tinggal. Maka tak adalah dia nanti boleh mencela kecuali diri dia sendiri. Dialah yang rugi. Wa ma rabbuka bizzallami lil abid, tidaklah Tuhan kamu itu berlaku zalim kepada hamba-Nya. Wa qad jama'a Al-Imam Nawawi rahimahullah taala fi Kitabil Azkar. Imam Nawawi telah menghimpunkan zikir-zikir ini dalam kitab Al-Azkar. Terbukti Imam Nawawi juga tidak menghadkan hanya pada hadis sahih saja, kerana ini bab zikir, bab amalan, kelebihan beramal sahaja. Jumlatan mustaksaratan min zalika, satu jumlah yang banyak, mana dah lebih dah kalau nak beramal banyak sangatlah kita Al-Azkar. Wa damma ilaha minal idah wal bayan. Bukan saja sebut zikir, Nawawi terang pula tentang zikir-zikir itu. Wa nafaisil ahkam, dan menerangkan hukum-hukum yang berharga. Wa muhammatil fawaidi ma yatma'innu bihil qalbi, dan menerangkan pula faedah-faedah yang penting yang mana dengan itu hati menjadi tenang. Wa yansharihu lahus sadru, dan dada menjadi lapang. Syakarallahu sa'yahu, moga-moga Allah memberi balasan atas usaha Imam Nawawi tadi. Wa jazahu anil muslimina khaira, dan moga-moga Allah memberi kebaikan sebagai balasan bagi pihak orang-orang muslim. Wallahu alam. Insya-Allah next kita sambung di muka surat 261. Wa zakara aidha sahibu iddatul hisnil hasin, tentang masalah doa dan juga kita habiskanlah sebab lepas tu masuk tajuk baru, al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Kita habiskan 2 ayat je lagi. Wa zakara aidha sahibu uddatil hisnil hasin, bekalan untuk kita kata kota yang mengkotai. Fiha ai fil azkar wal adiyah, satu kitab tentang zikir dan juga tentang doa yang disusun oleh Al-Alamah Syekh Samsuddin Muhammad bin Muhammad Ibn Al-Jazari Asy-Syafi'i. Banyak sekali doa-doa dan zikir dalam itu. Waqad jama'na li ashabina min azkaris sabahi wal masa khassatan nubzatan mukhtasaratan mubarakatan insyaallah, wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Dan kami sendiri iaitu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah taala telah mengumpulkan buat murid-murid kami
zikir-zikir yang patut dilakukan pada waktu pagi dan waktu petang secara khususnya, satu jumlah yang ringkas tapi berkat, insya-Allah. Allah jugalah yang mengatakan yang sebenar, dan Allah jugalah yang memberi hidayah kepada jalan yang diredainya. Wallahu alam. Next, kita akan masuk ke bab perbincangan yang baru, iaitu mabahithul amri bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Dah selesai bab zikir, bab doa, masuk kepada kewajipan menyuruh dengan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Recording stopped.